Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okay, disebabkan Alza dah keluar, jadi sekarang sebenarnya kita sedang menunggu pelancaran untuk Toyota Veloz. Okay, semua maklum bahawa Toyota Veloz punya estimate harga berbeza 20,000 dengan Pro 2 Alza. Walaupun dua-dua keluar dari kilang Pro 2, tetapi atas jenama yang lain, atas faktor pembayaran teks. Sebenarnya 20,000 yang korang akan bayar nanti untuk Toyota Veloz adalah bayaran teks kepada kerajaan. Jadi secara relatifnya sebenarnya spek kedua-duanya sepatutnya hampir sama. Sebab perbezaannya bukanlah kerana spek. Korang jangan bayangkan korang akan dapat spek yang lebih. Sebaliknya korang kena bayangkan korang membayar teks. Okay, kalau korang bayarkan korang akan dapat 20,000 spek yang bertambah baik, aku rasa korang akan silap lah. Sebab itu bukan nilai 20,000 tu, sebaliknya itu adalah nilai teks. Okey, kemudiannya Toyota dan Pro 2 ni di Malaysia sebenarnya dinaungi oleh satu company yang sama, iaitu UMW. Jadi sama juga dengan Proton, Honda dan Hyundai. Okey, dulu mereka ni di bawah satu company yang sama, iaitu DRB. Okey, DRB Highcom. Jadi sebenarnya company-company ni mempunyai strategi lah, sebab semua produk dia. Jadi macam mana dia nak buat strategi supaya masing-masing produk yang mereka keluarkan ni mendapat untung. Okay, terutama untuk Pro 2 dan juga Toyota lah. Sebab kedua-dua ni memang sebiji dan bersaing dalam segmen yang sama, berbanding dengan Proton dan juga Honda dulu. Okay, Proton keluarkan produk lain, Honda keluarkan produk lain. Jadi mereka dari segi persaingan tu mungkin tak nampak, tapi bagi Pro 2 dan Toyota ni persaingannya jelas, sebab mereka keluarkan produk yang sama dengan lencana yang berbeza. Jadi aku kat sini sebenarnya nak bincangkan apakah yang boleh dilakukan oleh pihak Toyota supaya jualan untuk Toyota Veloz ni boleh dibuat, ataupun apa strategi yang mereka sepatutnya pasang untuk memastikan bahawa Veloz ni akan dapat dijual dan tak menjadi rush versi MPV pula. Okey, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita kongsikan sebentar lagi. Okey, yang pertama untuk harga perbezaan 20,000 tu, jangkaan oleh pembeli adalah speknya mesti bertambah. Tapi walaupun sebenarnya ianya adalah bayaran kepada teks, tapi aku jangka Toyota akan cuba untuk meningkatkan dia punya spek dengan menambah kemasan premium kepada Veloz ini, terutamanya pada bahagian dashboard di mana diletakkan soft touch dan penggunaan warna putih yang nampak lebih premium, serta kawasan pintu lah diletakkan juga soft touch berbanding dengan Alza di mana semuanya hard touch. Selain itu, penambahan untuk ambient light juga dilihat akan memberi impak kemewahan dan perbezaan berbanding dengan apa yang ditawarkan oleh Alza. Okey, jika Alza hanya ada Android Auto, dijangka untuk Toyota Veloz ini akan mempunyai Android Auto, okey, yang versi wireless berbanding dengan Alza yang hanya gunakan kabel. Selain itu, didatangkan sekali dengan Apple CarPlay di mana Alza tidak mengandungi Apple CarPlay, dan dijangka juga didatangkan sekali dengan wireless charger untuk handphone. Okay, ini antara peningkatan lah. Selain itu, aku jangka juga Veloz ini akan mendapat cermin pandang belakang elektronik dan sistem multimedia untuk barisan tengah, iaitu barisan kedua lah seperti yang terdapat di Indonesia. Dan aku harap kalau dia nak tingkatkan dia punya sale ataupun dia boleh lagi tingkatkan spek dia adalah dengan menambah power tailgate ataupun power boot. Tapi yang ini aku jangka mungkin tidak lah. Tapi kalau dapat, memang boleh pergi jauh jualan untuk Toyota Veloz ini. Yang kedua, kalau kita lihat strategi untuk Vios, di mana Toyota banyak memberi free gift aksesori sebenarnya, terutamanya untuk body kit. Aku jangka mungkin akan diberikan body kit percuma, ataupun body kit diberi percuma tapi boleh masuk dalam loan macam Vios, dan tidak seperti Toyota Pro 2 yang menawarkan gear up dan perlu top up, tapi ini aku rasa akan dapat percuma. Selain itu, dapat juga percuma VTS, side step yang ada lampu tu macam Vios, dan juga tinted lah. Kalau ikutkan tinted ni pada variant AV pada Alza dah ada, tapi aku rasa ini adalah wajib ada pada Toyota Veloz nanti.
Yang ketiga, aku rasa strategi yang digunakan oleh Toyota untuk jual Veloz ni adalah dengan memberi jaminan 5 tahun dan unlimited mileage berbanding dengan Alza yang hanya menawarkan 5 tahun dan 150,000 kilometer perbatuan sahaja. Aku rasa strategi ini mungkin sedikit membantu jualan untuk Toyota lah, sebab dia bagi unlimited mileage sebagai jaminan kepada pembeli-pembeli Toyota Veloz ni. Yang keempat, strategi lain yang digunakan oleh Toyota untuk jual Veloz ni mungkin dengan sokongan Toyota Capital, iaitu sistem pinjaman yang ditawarkan sendiri oleh pihak Toyota kepada mereka yang nak beli kereta-kereta Toyota ni. Jadi dengan adanya Toyota Capital dan fasa pembayaran 3 peringkat yang mereka promosi tu, di mana peringkat awal lebih murah, peringkat pertengahan sama, peringkat akhir lebih mahal tu, akan memberi faedah kepada jualan Toyota Veloz ni di pasaran nantilah. Dan aku rasa selain itu, sokongan lain adalah dengan kadar faedah yang lebih rendah sebenarnya. Untuk kereta-kereta import ni sebenarnya relatif lebih rendah kadar faedah yang ditawarkan oleh pihak bank berbanding kereta-kereta nasional. Selain itu, mungkin Toyota juga cuba untuk deal dengan bank ataupun berusaha supaya pembayaran muka atau down payment tu adalah paling rendah ataupun boleh dapat full loan lah. Itu strategi lain yang mungkin digunakan oleh Toyota untuk menjual Toyota Veloz. Perkara kelima, aku rasa ini mungkin cadangan aku. Aku tak pasti sama ada Toyota menawarkannya atau tak, tapi aku rasa mereka akan tawarkan free service. Free service ni kalau ikutkan untuk model-model sebelum ni ada, tapi yang baru-baru ni kebanyakan Toyota memang tak bagi dah free service ni, sedangkan Honda pun masih lagi offer. Aku harap untuk jual Veloz ni Toyota perlu tawarkan free service. Bezanya aku rasa perlu disebut free service 2 atau 3 tahun free berbanding dengan yang digunakan oleh Honda, di mana dia kata ada 5 kali free service. Tapi free service yang diberi itu semua adalah free service untuk minor service, sedangkan yang mahal-mahal semua dia tak nak cover. Jadi aku rasa lebih baik buat macam Mazda, bagi 5 tahun terus. Tapi untuk Toyota ni aku rasa untuk bagi 5 tahun mereka akan rugi banyak. Jadi pada aku bagi 2 atau 3 tahun free service, aku rasa itu sudah memadai dan boleh menarik orang untuk membeli Toyota Veloz. Keenam, bila aku tengok produk Alza ni, aku dapati ada satu benda yang mungkin setengah orang suka dan setengah orang tak suka. Aku lihat adalah pada ground clearance, di mana jarak bumi dia direndahkan daripada 220 mm di Indonesia. Di Malaysia dibuat 160 mm. Aku rasa strategi Pro2 buat macam tu supaya dia pastikan bahawa kalau orang nak beli kereta yang tinggi, orang perlu beli Arus. Kalau dia nak kereta yang rendah, yang lebih stabil dan lebih selesa dipandu, boleh beli Alza. Tapi aku rasa sebuah kereta zaman sekarang ni, walaupun MPV, mereka seboleh-bolehnya nak lihat kereta itu menjadi seakan SUV. Jadi kita panggil dia sebagai cross lah. Sebagai cross. Jadi aku rasa strategi Veloz ni nanti adalah dengan meletakkan ground clearance-nya kekal 190 mm seperti yang terdapat di Indonesia. Nampak lebih tinggi dan lebih gagah sebenarnya, dan seterusnya ianya lebih sesuai digunakan untuk multi permukaan jalan lah di Malaysia ni. Jadi ini mungkin satu lagi strategi yang digunakan bagaimana untuk menjual Veloz ni, dengan meletakkan ground clearance yang lebih tinggi dan kelihatan ia sebagai sebuah crossover berbanding dengan sebuah MPV. Perkara terakhir, ini adalah cadangan aku atau impian aku je lah, tapi aku rasa mungkin tak dapat, iaitu menawarkan captain seat untuk baris kedua. Aku rasa dengan adanya captain seat macam Innova, ia akan menyebabkan jualannya confirm akan boom, sebab orang nak satu kereta yang selesa, yang dia rasa seronok nak naik dan memudahkan urusan keluarga. Jadi itu je yang aku nak share. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.